Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Sarah binti Oli Muhammad, nombor metrik 266780, ingin membentangkan video pembentangan konflik silang budaya pekerja Melayu dalam syarikat multinasional untuk subjek kemahiran komunikasi pengurusan. Nombor metrik saya adalah 266780. Bagi bahagian pengenalan pula, bekerja dalam organisasi multinasional yang berbeza dengan budaya mereka sendiri adalah satu cabaran besar kepada pekerja Melayu. Contohnya, orang Melayu yang bekerja dalam bahasa Jerman organisasi di Malaysia. Keadaan ini menyebabkan kerja tidak memuaskan, kondisi persekitaran komunikasi dan produktiviti lebih rendah. Robert Ezra Jusang dan Muhammad Nizam ada menyatakan di dalam 2016, di mana dalam kajian organisasi, tingkah laku berdiam diri ada situasi di mana pekerja menafikan perkongsian maklumat dalam organisasi. Kegagalan dalam penyebaran maklumat membawa kepada kerugian organisasi akibat kesunyian kolektif seperti tiada kerjasama dan masalah perbincangan. Menurut Cheong, Peng dan Wong 2014, negara Asia seperti Malaysia dan Indonesia secara kolektif dalam dimensi budaya, iaitu daripada penyampaian mesej tidak langsung dan komunikasi bukan lisan. Keakraban komuniti mewujudkan komunikasi yang lebih lembut dalam meluahkan perasaan halus dan senyap, menggunakan bahasa badan dan kepada menjaga perasaan orang lain. Seterusnya, konsep budaya, di mana budaya yang wujud dalam akulturasi adalah kerana perpaduan dua budaya, di mana kedua-dua budaya bertemu, bertolak ansur dan melengkapi antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, ciri-ciri setiap budaya tidak berubah dan menghilangkan aspek atau sifat sedia dan ada budaya. Perpaduan antara dua budaya berbeza akan membentuk keadaan yang harmoni, iaitu dikenali sebagai keserasian menurut Rao dan Kim 2018. Dalam konteks perbezaan dan kebahagiaan budaya, sesuatu yang dinilai baik atau hak dalam satu budaya tidak semestinya dianggap baik dan betul dalam budaya lain. Sesuatu yang boleh dan dianggap sesuai dalam satu budaya tidak semestinya diiktiraf sebagai relevan dalam budaya lain. Sebagai contoh, di Amerika, Jerman dan Utara Perancis buat bulatan ibu jari dan telunjuk dengan tiga jari yang lain berdiri sebagai isyarat untuk berkata okey atau baiklah. Walau bagaimanapun, di Perancis Selatan, tanda itu bermaksud tiada atau kosong. Di dalam bandar Paris, sebab isyarat itu bermaksud anda tidak bernilai, atau isyarat jemputan tidak bermoral. Sesuatu budaya yang juga wujud melalui asimilasi, proses gabungan dan penyatuan etnik daripada pelbagai budaya untuk membentuk satu kumpulan yang mempunyai budaya dan identiti yang sama. Asimilasi mutlak membawa kepada pemasuhan sepenuhnya perbezaan budaya dan identiti. Konsep ini diwakili dengan formula A campur B campur C sama dengan A. A bermaksud kumpulan dominan, manakala B dan C mewakili minoriti kumpulan etnik menurut Samsul Amri 2012. Penginapan ialah satu proses di mana setiap kumpulan etnik menerima dan menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain sambil mengekalkan nilai mereka. Formula untuk konsep ini ialah A campur B campur C sama dengan A campur B campur C. A, B dan C merujuk kepada budaya. Menurut Syamsul Amri 2012 menegaskan bahawa pelbagai kumpulan etnik hidup harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Dalam pentadbiran pusat, setiap kumpulan etnik akan mempunyai wakil mereka dalam sektor ekonomi dan pendidikan dan bergantung antara satu sama lain. Konsep ini diamalkan secara meluas di Malaysia, di mana setiap etnik kumpulan bebas mengamalkan budaya mereka secara harmoni. Orientasi komunikasi pula, amalan komunikasi oleh individu masyarakat menurut Syamsul Amri. Pertemuan orientasi komunikasi dalam konteks budaya rendah dan tinggi boleh membawa kepada halangan komunikasi Hofstede. Namun sebegitu, kami hanya akan membincangkan perspektif komunikasi amalan budaya pekerja Melayu yang bekerja di satu organisasi multinasional yang menyumbang kepada tingkah laku senyap. Kami membincangkan analisis model atau dimensi budaya bersepadu berdasarkan Hofstede. Dimensi budaya seperti dalam Raja 1 yang akan dipaparkan dalam skrin, yang memfokuskan kepada orientasi komunikasi budaya konteks rendah dan tinggi, dipengaruhi oleh nilai individu berbanding kolektif. Raja 1 seperti yang dipamerkan nanti menunjukkan 5 budaya dimensi oleh Hofstede. Sekian, terima kasih. Seterusnya akan saya serahkan kepada rakan kumpulan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hamisah binti Haji Subuh, nombor metrik 265925. Saya akan menerangkan mengenai konflik silang budaya dari segi dimensi budaya. Analisis kes konflik silang budaya terutamanya apabila pekerja dan pengurusan menghadapi pelbagai cabaran atau dugaan dalam melaksanakan tugas dengan berkesan. Dua kes konflik akan dibincang dan dianalisis secara terperinci mengikut urutan. Pertama, kes konflik, kedua, perspektif pekerja Melayu, dan yang ketiga, perspektif pekerja Korea. Kes konflik pertama, pengelakkan ketidakpastian. Encik M, pekerja Melayu, telah bekerja 1 tahun di syarikat Korea sebagai pegawai. Apa yang paling merungsingkannya adalah sikap orang atasan Korea yang tidak tahu makna sabar. Mr. K, orang atasan Korea, sentiasa mendesak anak buahnya untuk menjalankan tugas dengan pantas. Perspektif pekerja Melayu. Salah satu ciri pekerja Melayu ialah banyak bersabar, bertoleransi atau bertolak ansur dengan persekitaran mereka walaupun apabila keadaan tidak memihak mereka. Ajaran Islam sentiasa memuliakan sifat sabar seseorang Muslim. Juga, pekerja Melayu mementingkan sikap banyak bersabar terhadap segala hal. Kajian Ofsted G 1980-2002 dari segi dimensi pengelakkan ketidakpastian, budaya Malaysia dianggap sebagai budaya yang bersedia menerima ketidakpastian dan menjelaskan sikap pekerja Melayu yang mudah bertolak ansur dan berhati lebih terbuka dalam pelbagai keadaan.
Perspektif pekerja Melayu, unsur budaya pengelakan ketidakpastian yang rendah ini adalah berkaitan dengan sikap banyak bersabar pekerja Melayu dalam mencerminkan nilai-nilai mereka terhadap ketepatan, kepastian atau kelonggaran dan sikap fleksibel dalam sebarang situasi dan persekitaran. Karandai K 2002 menerangkan sikap pekerja Malaysia ini sebagai pengaruh relativisme yang mengutamakan keadaan dan kumpulan berbanding dengan prinsip atau peraturan secara ketat. Mengikut beliau, Malaysia berunsur budaya kolektivisme, kurang maskulin, bersendikan, jarak kuasa yang luas dan pengelakan rendah terhadap ketidakpastian. Pekerja Melayu berasa terancam, tertekan dan tidak selamat apabila bekerja dengan pekerja Korea kerana budaya Korea, syarikat Korea sering mengarah, mendesak dan mengawas. Orang atasan Korea pula bersikap terlalu tegas atau cerewet untuk mengawal keadaan dan ada kalanya hilang kesabaran. Perspektif pekerja Korea. Pekerja Korea bersikap kurang sabar, tidak ingin berkompromi dengan keadaan dan meluahkan perasaan secara terus terang dalam kes di atas. Sikap pekerja Korea yang sedemikian dapat difahami sebagai pengaruh nilai-nilai sosial Korea yang ingin memastikan keadaan dengan tepat dan mengawalnya berdasarkan matlamat, prinsip, peraturan dan rencana sendiri. Sikap mereka sangat berbeza dengan pekerja Melayu yang lebih fleksibel dan senang menerima keadaan yang tidak menentu. Ini boleh ditafsirkan sebagai pengaruh unsur pengelakan ketidakpastian yang tinggi. Budaya Korea cenderung untuk memastikan semua keadaan dan maklumat dengan jelas dan ingin juga mengawal keadaan. Ada kalanya, pekerja Korea tidak mengawal perasaan dan meninggikan suara atau mengherdik apabila mereka tidak berpuas hati dengan keadaan. Kes konflik kedua, persepsi dan penggunaan masa. Encik M, pekerja Melayu, telah berkhidmat di syarikat Korea selama 2 tahun sebagai jurutera setelah belajar di Korea. Ungkapan Korea yang paling cepat Encik M belajar dalam syarikat Korea ialah papali. Ungkapan Korea papali bermakna cepat-cepat dalam bahasa Malaysia. Lazimnya mereka berkata, masa adalah sepenting emas. Kini Encik M memikul 3 tugas yang diberi oleh pegawai atasan Korea untuk dilaksanakan dengan segera. Akhirnya, apabila pegawai atasan Korea meminta hasil kerja, satu kerja pun belum dapat disiapkan. Perspektif pekerja Melayu. Pekerja Melayu berasa tertekan dalam suasana syarikat Korea apabila mereka mengalami kesentukan masa dan sentiasa terdesak. Pekerja Melayu melafazkan, tak apalah, pelan-pelan, perlahan-lahan walaupun mereka kesuntukan masa. Ini bukan bermakna pekerja Melayu ingin melengah-lengahkan sesuatu kerja, tapi mereka berusaha dengan penuh sabar dan ketenangan hati agar berjaya dalam sesuatu kerja yang mereka jalankan. Ungkapan bertegur sapa, Annyeonghaseyo, apa khabar? Dan ungkapan mengucapkan terima kasih, Kamsahamnida, terima kasih, adalah ungkapan kedua dan ketiga. Ini adalah kerana pekerja Korea sentiasa menggunakan ungkapan yang mendesak penyempurnaan tugas dan bertindak pantas, iaitu papali, yang bermaksud cepat-cepat. Sikap pekerja Korea yang cepat bertindak dilihat pekerja Melayu sebagai perbuatan tergesa-gesa yang didorongi pemikiran singkat. Pegawai atasan Korea yang memberi banyak kerja kepada Encik M berasa kecewa apabila mendapat tahu Encik M gagal menyiapkan kerja dengan segera. Pada tanggapan beliau, pekerja yang cekap dan berguna adalah pekerja yang menepati jangkaan orang atasan dengan menepati deadline dan membuat kerja dengan pantas. Bagi pekerja Korea, kemampuan bertindak segera merupakan salah satu syarat menjadi pekerja berkebolehan dan berdaya saing tinggi. Setengah sejarah Korea menerangkan bahawa sifat orang Korea yang tergesa-gesa dan tidak bersabar merupakan salah satu pemangkin atau perangsang dalam kemajuan beberapa bidang teknologi canggih seperti semikonduktor, telekomunikasi, telefon bimbit dan bioteknologi kerana budaya syarikat Korea mementingkan tindakan pantas. Lihat Jong 2001, Kim Shin 1995, Kim Kyung Hyun 2012. Sifat seperti ini dapat membantu teknologi baru dengan mudah dan mengembangkannya dengan pesat. Nilai-nilai dan sikap pekerja Korea yang tergesa-gesa dan pantas dipercayai kesan ancaman pelbagai musuh dalam sejarah Korea. Menurut setengah sarjana, dalam keadaan darurat, orang Korea terpaksa membuat keputusan yang pantas berdasarkan keadaan atau situasi yang sedia ada, disusuli dengan tindakan segera. Seterusnya, sahabat saya akan menerangkan secara lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Fazilah binti Ahmad, nombor matrik 266537, akan menyambung sesi pembentangan daripada rakan saya seperti tadi. Saya akan menerangkan mengenai jurang budaya dan konflik silang budaya. Okay, bagi kes pertama, memperlihatkan perbezaan nilai-nilai sosial antara pekerja Korea dengan pekerja Melayu dari segi unsur pengelakan ketidakpastian dan kesabaran. Budaya Korea menunjukkan pengelakan tinggi terhadap ketidakpastian, manakala bagi pekerja Melayu menunjukkan pengelakan yang
rendah. Okey, antara perbezaan lain adalah yang pertama, pekerja Korea menunjukkan tindak balas yang tegas dan pantas terhadap persekitaran, sementara budaya pekerja Melayu pula bertindak balas secara perlahan dan mudah menerima keadaan melalui usaha yang harmonis dengan keadaan. Yang kedua, pekerja Korea ingin memastikan keadaannya terkawal mengikut jangkaan dan harapan mereka. Mereka suka menerima keadaan yang tidak menentu dan di luar jangkaan mereka. Manakala pekerja Melayu yang bersifat sabar, bertolak ansur, mudah berharmonis dengan persekitaran dan menerima kenyataan dengan rela. Dalam kes kedua, satu pihak ingin mengejar masa, manakala satu pihak lagi tidak sanggup mengambil tindakan tergesa-gesa bagi mengelakkan kesilapan. Seperti Hamsden, Turner dan Trompena menyatakan masa merupakan sesuatu yang penting dan berharga, dan masa juga seolah musuh atau pesaing yang harus diatasi. Trendy Hatch meninjau perbezaan persepsi masa ini dari segi budaya kolektif dan budaya individu. Budaya kolektif melihat masa menurut pendekatan jangka panjang dan mementingkan masa depan. Sebaliknya, budaya individu melihat masa menurut pendekatan jangka pendek dan lebih memikirkan masa lampau dan masa kini. So, hubungan ini, nilai-nilai sosial pekerja Melayu menunjukkan unsur budaya kolektif, manakala pekerja Korea menunjukkan unsur budaya individu. Pemikiran kelompok secara amnya merujuk kepada cara berfikir sekumpulan orang yang mana memiliki model pemikiran seseorang apabila mereka berada dalam kumpulan yang padu. Ia berlaku apabila semua ahli kumpulan cuba berfikir untuk sebulat suara dalam membuat keputusan. Teori pemikiran kelompok adalah berkaitan dengan kenyataan oleh Marison dan Millikan tahun 2000 bahawa terdapat norma dalam organisasi yang menghalang mereka daripada menyatakan pendapat sensitif kepada pengurusan atasan. Menurut Berger 2010, secara psikologi masyarakat berusaha untuk elakkan daripada berkata negatif kerana takut ianya bertentangan dengan norma undang-undang dan boleh memecahkan kumpulan. Sindrom pemikiran kelompok boleh berlaku dalam organisasi yang mempunyai perpaduan yang kukuh dan dapat memberi kesan yang kuat kepada organisasi khususnya dalam bidang keselamatan, strategik dan ketenteraan. Zulkifli tahun 2010 juga merumuskan bahawa sindrom pemikiran kelompok boleh dikenal pasti dalam sesebuah organisasi apabila situasi berikut berlaku. Yang pertama, pekerja mengamalkan sikap berdiam diri apabila menghadapi situasi yang tidak menentu. Yang kedua, berdiam diri dianggap sebagai persetujuan kepada keputusan yang dibuat. Yang ketiga, ahli tidak menyatakan tidak setuju kerana takut akibatnya kerana bertentangan dengan pandangan pemimpin. Pada ini menggambarkan kebersamaan yang dibangunkan daripada sikap kumpulan yang berfikir secara teori pemikiran kelompok. Eng dan Bitoro 2003 mendakwa bahawa dalam pengurusan terdapat norma dalam organisasi yang menghalang orang bawahan daripada menyatakan isu negatif kepada pengurusan tertinggi dan pekerja lebih cenderung untuk berdiam. Teori ini menerangkan situasi dalam sesebuah organisasi yang secara sistematik menghalang penyampaian maklumat ke atas yang dibuat secara kolektif. Ia adalah fenomena kolektif di mana ahli dalam organisasi menitikberatkan perpaduan dalam organisasi untuk mengekalkan keharmonian dan memberi tumpuan kepada berita baik tentang organisasi dan mengelakkan daripada menyatakan perkara yang negatif kerana takut melanggar norma dan memecahkan kumpulan. Pemikiran kelompok ini hanya berlaku dalam organisasi yang mempunyai perpaduan yang kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zurida binti Harun, nombor metrik 267006. Okey, saya akan membentangkan teori pemikiran kelompok dan amalan masyarakat Melayu. Ciri-ciri tersebut adalah berkaitan dengan kajian Hostafiji 1984 dari segi dimensi nilai kolektif. Budaya Malaysia terkenal dengan budaya yang membentuk kerjasama kolektif. Budaya ini jelas dapat dilihat pada sikap pekerja Melayu bertolak ansur dan perkiraan terbuka serta pelbagai situasi sebagai satu kumpulan. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa kerangka pemikiran kelompok menurut Jani 1972 adalah seperti berikut. Tahap persetujuan ahli masyarakat yang tinggi menyebabkan sesuatu pendapat untuk diterima kerana tidak mahu diketepikan dan mahu diambil sebagai ahli kumpulan kolektif. Pemimpin adalah pemegang peranan yang dominan dan biasanya memaparkan setiap kelebihan dan perwatakan yang dimiliki. Situasi provokatif ialah situasi apabila terdapat kebimbangan dalam kalangan anggota masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Cadangan penyelesaian konflik. Konflik atau perselisihan yang berlaku antara pekerja perlu ditangani dengan cepat dan ia tidak seharusnya dibiarkan berlarutan. Ini kerana jika tidak terkawal, konflik lama akan mengganggu kesejahteraan persekitaran kerja organisasi serta boleh membantutkan produktiviti organisasi.
Okey, kaedah yang pertama ialah kaedah bertolak ansur. Ia memberi faedah kepada semua individu yang terbabit dalam konflik. Ia adalah kerjasama antara pihak yang berkonflik membabitkan sikap keterbukaan, pertukaran maklumat dan mengenal pasti perbezaan untuk mencapai satu tujuan yang boleh diterima kedua-dua pihak. Bertolak ansur adalah satu pendekatan yang menggambarkan usaha pihak yang berkonflik dalam memberi kepentingan tinggi kepada keperluan sendiri juga orang lain untuk menggerakkan tingkah laku ke arah matlamat bersama. Okey, berlawanan dengan strategi pertama, strategi kedua berikut ialah bertanding. Strategi ini membabitkan satu pihak yang akan berpuas hati dan satu pihak lagi akan menerima kekecewaan berikutan daripada penyelesaian konflik yang berlaku. Strategi ini membabitkan pihak terbabit menganggap setiap masalah sebagai satu pertandingan yang mana ada pihak yang akan kalah atau perlu mengalah dan ada pihak yang akan menang. Strategi ketiga ialah menguasai. Strategi menguasai dalam pengurusan konflik ini membabitkan sikap mengutamakan kepentingan diri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Gaya menguasai ini dan berbentuk menang kalah kerana akan terdapat satu pihak yang akan memenangi konflik dan satu pihak tidak akan memperoleh kemenangan. Strategi menguasai ini seperti menakut-nakutkan satu pihak dengan menggunakan kuasa yang ada. Okey, strategi yang keempat pula ialah strategi mengelak. Strategi ini ialah kaedah berundur dan mengekang diri dari berdepan dengan situasi konflik. Mengelak ialah satu sikap atau perlakuan di mana seorang itu sedar kewujudan konflik tetapi membuat pilihan untuk mengundurkan diri dari konflik berkenaan. Okey, keempat strategi ini dianjurkan itu amat penting bagi memastikan pertukaran organisasi terjamin dari sebarang bentuk konflik dalaman yang akan mendatangkan impak negatif. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa berlaku konflik dalam memahami pihak lain apabila bekerjasama dalam sebuah organisasi. Konflik ini disebabkan oleh pertembungan budaya, amalan dan perbezaan dalam orientasi komunikasi. Okey, ciri-ciri budaya jelas menunjukkan relativism yang bukan sahaja berpegang pada prinsip dan peraturan tetapi fleksibel dan terbuka kepada pelbagai situasi. Jika pekerja Melayu tidak membuat keputusan secara bekerjasama, mereka akan menghadapi impak seperti rasa terancam, tertekan dan tidak selamat apabila bekerja dengan pekerja daripada budaya yang berbeza. Sekiranya konflik silang budaya ini tidak dianalisis dan tidak ditangani dengan bijak dan berkesan, masalah ini boleh mengakibatkan krisis syarikat yang mengancam kestabilan dan perkembangan syarikat tersebut. Dalam era globalisasi, kebanyakan budaya syarikat multinasional berhasrat mencipta budaya berkompromi atau budaya bertolak ansur yang berasaskan nilai-nilai kepercayaan, persefahaman dan sikap saling menghormati silang budaya. Ini adalah kerana kejayaan syarikat multinasional dari negara itu sendiri ditentukan oleh tahap bertolak ansur budaya syarikat yang memupuk integrasi antara dua pihak, iaitu pengurusan syarikat dan pekerja tempatan. Untuk membentuk budaya bertolak ansur silang budaya, satu faktor mainkan peranan penting iaitu persefahaman antara budaya. Itu sekian, terima kasih.